Assalamualaikum, selamat datang ke channel Madam Rose. Hari ini kita akan teruskan lagi dengan topik pasaran persaingan sempurna dengan subtopik 6.3.5 iaitu keseimbangan firma PPS dalam jangka panjang bahagian yang kedua. Okey, bahagian yang pertama kita telah bincangkan keadaan penyesuaian jangka panjang firma apabila untung lebih normal wujud. Dan untuk bahagian yang kedua, kita akan bincangkan penyesuaian jangka panjang firma apabila untung kurang normal wujud. Okey, proses keseimbangan jangka panjang firma melibatkan dua keadaan penyesuaian jangka panjang. Iaitu yang pertama yang kita telah bincang dalam bahagian yang pertama, iaitu menerangkan keadaan bagaimana firma yang mendapat untung lebih normal dalam jangka masa pendek akan menarik firma lain untuk masuk ke pasaran, dan firma yang sedia ada akan menambahkan penawaran masing-masing. Ini akan menyebabkan penawaran di pasaran akan bertambah. Seterusnya, harga akan jatuh secara berterusan sehinggalah kepada satu tahap di mana tingkat harga yang menyebabkan firma di pasaran persaingan sempurna hanya memperolehi untung normal sahaja dalam jangka masa panjang. Okey, keadaan yang kedua adalah keadaan untung kurang normal dalam jangka masa pendek. Jadi yang ini kita akan bincangkan macam mana proses penyesuaian itu berlaku sehingga menyebabkan dalam jangka masa panjang firma PPS hanya memperolehi untung normal sahaja. Okey, keadaan untung kurang normal firma PPS dalam jangka masa pendek. Bila ini berlaku, ia akan menyebabkan sebahagian firma yang mengalami untung kurang normal akan keluar dari pasaran, dan firma yang masih ada dalam pasaran akan mengecilkan saiz keluaran. Okey, jadi bila keadaan ini berlaku, apa kesannya kepada penawaran di pasaran? Okey, kita dapati penawaran di pasaran akan berkurang. Sebagaimana yang kita telah belajar dalam bab 2, apabila penawaran berkurang, kelok penawaran akan beralih ke kiri dan menyebabkan harga pasaran akan meningkat. So, apa kesan apabila harga barang di pasaran meningkat? Okey, sebelum kita terangkan bagaimana perubahan harga itu mempengaruhi untung kurang normal yang wujud sehingga menyebabkan dalam jangka masa panjang firma PPS hanya mendapat untung normal, sekarang kita tengok dulu macam mana kita nak lakar rajah ataupun nak lakar kelok. Macam biasa kita lakarkan kelok keseimbangan pasaran dan juga keadaan di firma dalam pasaran persaingan sempurna. So, langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita lakarkan keadaan keseimbangan asal untuk pasaran dan firma. Kita akan lihat dari segi harga, kuantiti dan juga keuntungan. Okey. Apabila untung kurang normal wujud di pasaran, firma akan keluar dari pasaran. Sebahagian yang masih ada akan mengurangkan kuantiti penawaran dan ini akan menyebabkan penawaran akan berkurang. Jadi kelok penawaran akan beralih ke kiri. Jadi masa kita nak lakarkan kelok permintaan dan penawaran yang asal, so kita mula di bahagian kanan bawah. Okey, kalau yang untung lebih normal hari itu, kita mula di bahagian kiri atas. So, sekarang untuk untung kurang normal, kita mulakan di bahagian kiri bawah, bahagian kanan bawah, sebab kita nak akan gerakkan kelok penawaran ke kanan. So, dia akan ada ruang untuk kita lakarkan keadaan yang baru. Okey, so kelok permintaan bersilang dengan kelok penawaran pada titik E.
Kita cari harga sama dengan OP dan kita cari kuantiti keseimbangan sama dengan Q. So, ini adalah bahagian kanan dan berada di bawah sedikit. Okey. Seterusnya, kita lakarkan keadaan di firma. Firma adalah penerima harga yang telah ditetapkan di pasaran. So, kita lakarkan keadaan kelo MR sama dengan AR sama dengan kelo permintaan ataupun DD yang asal yang berbentuk anjal sempurna. Okey, seterusnya kita lakarkan keadaan keseimbangan apabila SMC ataupun kelo kos sud jangka pendek bersilang dengan kelo hasil sud ataupun MR. Bersilangnya pada titik E dan kita cari kuantiti keseimbangan pada OQ. Okey. Keadaan untung kurang normal, jadi kita kena lakarkan kelo kos purata jangka pendek ataupun SAC. SAC yang kita akan lakarkan mestilah berada di atas daripada AR sebab firma rugi ataupun untung kurang normal. So, kita lakarkan SAC yang berada di atas. Okey, masa kita lakarkan SMC, pastikan jarak ni jauh. Jarak ni jauh sebab nanti bila kita alihkan satu lagi keseimbangan yang baru, dia akan berada di bawah sini. Okey, jadi kita buat bagi ruang yang agak jauh di sini. Kawasan rugi tu. Okey, so kita cari kat mana AC. AC adalah pada titik D, iaitu jarak AC adalah DQ ataupun sama jaraknya dengan OB. Okey. Jadi berdasarkan rajah ni, hasil firma adalah OPEQ. Kos adalah OBDQ dan firma akan rugi sebanyak PBDQ. Okey, so langkah seterusnya kita lakarkan peralihan kelo penawaran dan apa kesan dia kepada harga pasaran, keuntungan firma PPS dalam jangka masa panjang. Okey, jadi bila firma keluar daripada industri, so kelo penawaran akan beralih ke kiri. So, kita lakarkan beralih ke kiri. Daripada S tu alih ke kiri ke S1. Dan kita cari dia punya keseimbangan pada E1. Harga keseimbangan akan meningkat kepada P1. Dan kuantiti akan berkurang kepada Q1. OQ kepada OQ1 dan seterusnya kita lakarkan keadaan di firma. Tarik je harga tadi P1. Firma akan terima harga tersebut dan akan jual sebanyak mana yang diingini pada harga ini. So, MR1 sama dengan AR1 sama dengan DD ataupun permintaan 1 sama dengan harga 1. Okey, dah dapat yang itu, kita kena lakarkan kelo kos sud yang baru iaitu SMC1 untuk cari keseimbangan. So, kita lakarkan satu lagi SMC kat sini. Cari dia punya keseimbangan pada titik E1 dan kuantiti keseimbangan pada Q1. Okey, dah dapat kuantiti harga keseimbangan semua, kita kena lakarkan kelo kos purata jangka pendek yang seterusnya ataupun SAC1. Dan kita tahu firma akan dapat untung normal. Jadi kelo SAC yang kita lakar mestilah tangent dengan SAC dengan MR ni ataupun AR ni. Sebab AC akan sama dengan AR kalau masa untung normal. Okey, so kita lakarkan SAC1. Dan sama macam sebelum ni, pastikan masa SMC potong SAC di E1 ni, SAC adalah minimum. Okey. Sekarang kita dah ada dua keadaan logi dalam jangka masa pendek. Logi pertama SAC dan logi kedua adalah SAC1.
Jadi sekarang kita akan lakarkan kelok kos purata jangka masa panjang dan keadaan keseimbangan jangka panjang. Okey, jadi LAC kita dapat bila kita gabungkan SAC dengan SAC 1. So, kita lakarkan je. Okey, so yang ini tarik. Pastikan minimum pada masa E1 dan terusnya naik. Okey. Bila ada LAC, kita kena lakarkan kelok LMC yang juga jumpa di E1 ni. Naik, potong di E1 terus ke atas. Okey, jadi dalam jangka masa panjang, SMC1 akan sama dengan MR1 sama dengan LMC dan dia akan sama dengan minimum SAC ni, minimum SAC 1 ni dan juga minimum LAC juga berada di titik minimum dan sama dengan P1 dan AR1. Okey. Sekarang kita dah lakar kelok keseimbangan. Macam mana nak lakar kelok? Okey, sekarang macam mana kita nak buat penerangan berdasarkan kelok yang telah kita lakarkan. Stepnya sama macam kita lakar tadi, step by step. Okey, so dia punya langkahnya yang pertama, kita ceritakan keadaan keseimbangan asal, firma dan pasaran. Okey, jadi tengok rajah. Untuk pasaran dulu, rajah ni, rajah pasaran. Okey, pasaran keseimbangan apabila permintaan sama dengan penawaran pada titik E. Ini adalah keseimbangan yang asal. Pada harga P dan kuantiti Q. Okey, habis di pasaran. Sekarang kita ceritakan pula keadaan di firma. Firma akan terima harga P. Okey. Jadi keseimbangan firma akan berlaku di titik E. Di titik E apabila SMC sama dengan MR dengan harga OP kuantiti OQ. Okey. Pada tingkat harga E ni dengan saiz logi SAC 1, dengan saiz logi SAC, firma akan dapat untung kurang normal. Kenapa? Sebab hasil OPEQ adalah kurang daripada kos OBDQ. Okey, dan firma akan dapat untung kurang normal sebanyak PBDE. Untung kurang normal. Okey, seterusnya yang kedua, kita terangkan berkenaan penyesuaian yang berlaku. Proses penyesuaian. Okey, so apabila firma mendapat untung kurang normal, sesetengah firma keluar dari pasaran. Dan firma yang masih ada dalam pasaran mengurangkan saiz keluaran. Okey, penawaran pasaran berkurang dan harga pasaran semakin meningkat sehingga mencapai tingkat harga di mana firma hanya memperoleh untung normal. Okey, itu adalah macam mana kita nak cerita proses penyesuaian itu berlaku. Dan seterusnya kita terangkan keadaan baru untuk keadaan keseimbangan baru untuk pasaran dan firma. Okey, jadi untuk pasaran, apabila penawaran berkurang, kelok penawaran akan beralih ke kiri. Okey, beralih ke kiri daripada S ke S1. Keseimbangan baru wujud di E1 apabila D sama dengan S1. Permintaan D sama dengan S1 pada tingkat harga P1 dan kuantiti Q1. Okey,
firma akan menerima harga P1 dan dengan keseimbangan akan berlaku pada E1 apabila SMC1 bersilang dengan MR1 pada kuantiti keseimbangan Q1. Okey, apabila pada keseimbangan E1 ni dengan saiz logi SAC1, firma hanya mendapat untung normal sahaja sebab jumlah hasil OP1, E1, Q1 sama dengan jumlah kos OP1, E1, Q1. So, firma akan dapat untung normal. Okey, jadi dalam keadaan keseimbangan jangka panjang, SMC1 akan sama dengan MR1 sama dengan LMC dan sama dengan titik minimum LAC sama dengan titik minimum SAC sama dengan harga P1 dan sama dengan AR1. Okey, maksudnya kita ceritakan semua keadaan kelok pada masa keseimbangan E1. Okey. Okey, keadaan keseimbangan firma PPS dalam jangka panjang. Keseimbangan PPS dalam jangka panjang akan berlaku apabila SMC sama dengan LMC sama dengan MR sama dengan minimum kelok kos purata jangka pendek sama dengan minimum kelok kos purata jangka panjang sama dengan harga dan sama dengan AR ataupun hasil purata. Okey, dan pada keadaan keseimbangan firma hanya dapat untung normal sahaja kerana hasil sama dengan kos ataupun AR sama dengan AC dan ini adalah disebabkan oleh kebebasan keluar masuk dalam firma pasaran persaingan sempurna apabila firma dapat keadaan untung lebih normal ataupun untung kurang normal. Okay, so macam mana kita nak lakarkan kelok? Macam biasa, yang pertama kita lakarkan kelok harga yang sama dengan MR sama dengan AR sama dengan permintaan ataupun DD yang berbentuk anjal sempurna. Dan yang kedua kita lakarkan keadaan kos purata kosut jangka pendek ataupun SMC. Dan seterusnya tandakan kawasan keseimbangan apabila SMC sama dengan MR. Okey. Seterusnya kita lakarkan kelok SAC yang mencerun ke bawah dan capai minimum apabila SMC potong SAC pada titik E. Okey, keadaan ini adalah keadaan untung normal pada jangka masa pendek. Seterusnya kita lakarkan keadaan kelok jangka masa panjang, kelok kosut LMC jangka masa panjang yang juga memotong pada titik E keseimbangan ni. Seterusnya kita lakarkan kelok LAC yang mencerun ke bawah turun hingga capai minimum yang juga pada titik E dan seterusnya meningkat. Okey, jadi keadaan jangka masa panjang firma PPS adalah SMC sama dengan LMC sama dengan MR sama dengan minimum SAC sama dengan minimum LAC sama dengan P dan sama dengan AR. Dapat untung normal kerana hasil OPEQ sama dengan kos OPEQ. Okey. Ini adalah contoh soalan esei PSPM. Okay, yang pertama dikata terangkan bagaimana firma pasaran persaingan sempurna yang mendapat untung kurang normal dalam jangka pendek mencapai keseimbangan dalam jangka panjang.
Ini 10 markah. Dan soalan yang kedua, dengan menggunakan gambar rajah, terangkan bagaimana firma pasaran persaingan sempurna mencapai keseimbangan dalam jangka panjang. Okey, soalan yang pertama soalan ni dah ceritakan macam mana daripada untung kurang normal jadi untung normal dalam jangka panjang. Tapi soalan yang kedua dia tidak terangkan keadaan yang macam mana. Jadi kita untuk soalan ni kita boleh pilih sama ada kita nak ceritakan berkenaan untung kurang normal kepada untung normal ataupun untung lebih normal kepada untung normal. Mana-mana pun boleh. Okey, sekian topik kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share sebagai tanda sokongan anda kepada channel yang telah Madam sediakan. Dan semoga usaha yang sedikit ini dapat membantu anak-anak pelajar untuk membuat persediaan bagi menghadapi peperiksaan semester program matrikulasi pada Januari nanti. Sekian, terima kasih.